أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu pada siaran kuliah subuh online pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebahagian daripada himpunan amal kita bersama, menjadi asbab untuk kita mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria dan di Palestin, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka semua, dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan pada masa yang sama, bila kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, ya, kata Nabi SAW, barang siapa mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka para malaikat akan berkata amin, dan malaikat akan mendoakan perkara yang sama buat diri yang berdoa itu. Jadi tuan-tuan perempuan, dalam hidup kita ni biasa-biasakan doa yang baik-baik. Mudah-mudahan kebaikan yang akan datang kepada kita.
Jangan sesekali kita mendoakan kemusnahan dan kehancuran orang Islam. Kita khawatir doa itu diaminkan oleh para malaikat, dan doa yang sama didoakan untuk diri kita yang berdoa itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam suasana kehangatan menyambut Maulidur Rasul. Saya kira banyak tempat masih lagi dalam suasana menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan ini marilah sama-sama kita banyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Dengan banyakkan mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak berselawat, dengan banyak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas diri sendiri dan ahli keluarga. Mudah-mudahan itu semua menjadi asbab untuk kita mendapat pandangannya, menjadi asbab untuk kita mendapat payungannya, menjadi asbab untuk kita dapat minum telaga Kausar di padang mahsyar kelak. Tuan-tuan perempuan, Nabi SAW menggunakan seluruh jiwa, tenaga, wang ringgit, wang duit baginda SAW untuk memastikan kita semua berada di sisinya melangkah ke dalam syurga. Adalah menjadi sesuatu perkara yang tidak munasabah bila mana kita hidup kita tidak banyak ingat pada Rasulullah SAW. Kerana di padang mahsyar nanti kita nak minta tolong seorang sahaja manusia, dan bahkan seorang sahaja boleh minta tolong, yang boleh menolong kita, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi adab untuk orang minta tolong, dia terlebih dahulu mesti layak untuk ditolongi. Adab orang minta tolong, dia dulu mesti layak untuk dibantu, dan apatah lagi dia kenal orang yang hendak memberi bantuan itu. Kita tanya diri kita balik, kita kenal tidak Nabi SAW ni? Kita kenal ke tidak Nabi yang akan memberi bantuan kepada kita di padang mahsyar, di hari yang kita lari daripada anak-anak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Manusia akan lari daripada adik-beradik, daripada mak dan bapa, daripada kawan-kawan dan anak-anak. Kita akan lari daripada kawan dan anak-anak. Dalam hidup dunia ni kita akan utamakan kawan. Kalau di pejabat kita ada kawan, di office, di rumah kita ada kawan. Kadang-kadang kita habis masa banyak kerana kawan je. Orang lelaki kalau duduk di kedai-kedai makan tu sebab kawan ajak minum. Kawan ajak minum boleh habis berjam-jam. Ya tak? Kan? Tapi di padang mahsyar nanti kita akan lari daripada kawan, kita akan lari daripada semua orang. Anak sendiri pun kita akan lari. Dan hanya seorang saja yang boleh kita dapat manfaat, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan ini tuan-tuan dan puan, mari sama-sama kita tingkatkan kualiti ingatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak menghidupkan sunnah Nabi, dengan banyak berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Ghazali, nak melaksanakan ni susah. Nak melaksanakan ibadah ni bukanlah semudah ABC, semudah yang disebut di bibir. Kita nak sebut mudah, nak melaksanakan itulah menuntut 1000 pengorbanan. Nak melaksanakan ketaatan ini menuntut beribu-ribu pengorbanan. Sebab itu kata Imam Ghazali, antara perkara yang perlu dijauhi untuk menjaga hati, biar hati ini sentiasa taat pada Allah Ta'ala, sentiasa boleh buat baik. Yang pertama, tinggalkan banyak makan. Tinggalkan banyak makan. Kasratul ta'am. Orang yang banyak makan ini akan membawa kepada hati yang keras. Yang pertama, tinggalkan banyak makan. Bukan tak boleh makan, boleh makan, tapi banyak makan ditinggalkan untuk memastikan hati kita ni dekat dengan ketaatan, dekat dengan sunnah Nabi, senang nak melakukan amal ibadat. Sebab nak buat ibadat ni hati yang nak buat ibadat, bukan kaki. Kita pergi masjid, bukan kaki yang pergi masjid tu, hati yang nak pergi masjid. Ya betul, kaki yang bawa kita pergi masjid, jalan kaki, naik motor bawa kita. Tapi kalau hati tu tak nak pergi masjid, dia tidak akan sampai ke masjid walaupun rumah dia sebelah masjid. Ada orang boleh sampai masjid walaupun dia duduk berbatu-batu berkilo-kilometer daripada masjid. Sebab apa? Sebab dekatnya hatinya dengan masjid itu. Nak pergi masjid bukan kerana kaki, tetapi hati yang bawa ke masjid. Sebab itu sebahagian banyak ulama tasawuf menekankan tentang konsep menjaga hati. Pertama, tinggalkan banyak makan. Kalau kita rasa banyak makan, kurangkan. Bukan sekadar kita dapat turun berat badan, diet, tapi kita nak jaga hati, itu paling penting. Diet tu bonus, turun berat badan tu bonus, tapi nak jaga hati itu paling penting. Satu. Yang kedua, tinggalkan kasratul kalam, syarrul kalam, banyak bercakap. Orang yang banyak bercakap ni juga boleh menyebabkan hatinya keras dan mati. Kita nak biar hati sentiasa hidup dan boleh melakukan ketaatan lembut,
maka tinggalkan banyak yang berkata-kata. Kerana kata Nabi SAW, orang yang banyak bercakap ini, maka banyaklah silapnya. Orang yang banyak silap ini, maka banyaklah dosanya. Dan orang yang banyak dosa ini, maka dekat dia dengan api neraka. Tinggalkan kasratul kalam, kasratul ta'am wa kasratul kalam. Cakap banyak dan banyak makan. Yang ketiga, perkara yang mesti kita sama-sama amalkan supaya hati kita sentiasa hidup, hati kita dekat dengan ketaatan, iaitu jangan marah-marah. La taghdab, jangan marah-marah. Orang yang marah-marah ni dia menyebabkan hatinya keras. Orang yang marah ni, kata Nabi SAW, orang yang marah, innal ghadaba minasyaitan, innal ghadaba minasyaitan. Ghadab ini daripada syaitan, marah ni daripada syaitan. Dan apabila kamu marah, hendaklah kamu berwuduk, kan? Sesungguhnya syaitan itu daripada api, dan api itu dipadam kerana air. Jadi kalau kamu marah, maka pastikan ataupun selalulah berwuduk. Jadi orang yang jaga wuduk ini, dia sentiasa berada dalam keadaan pemeliharaan daripada marah. Ya, dia akan marah, tetapi marahnya mungkin akan boleh dikawal. Ataupun kalau dia sedang marah, dia terus berwuduk. Itulah yang terbaik. 3. Dan salah satu kaedah untuk kawal marah kita ni adalah baring, duduk. Kalau tengah marah tu, semasa tu tengah berdiri, duduk. Daripada tengah duduk, baring. Itu kaedah nak kawal marah. Tapi kalau baring pun marah juga, tidur. Kita pesan, bini pesan, abang baring, duduk. Abang pun kata, mujurlah awak suruh abang duduk. Kalau tidak, abang dah baling kerusi ni. Tengah duduk pun marah-marah, abang baring, baring. Kita pun suruh suami baring, abang pun baring. Alhamdulillah. Nasib mujur awak suruh saya baring. Kalau tidak, memang saya baling dah kerusi ni. Tengah baring pun marah. Ya Allah Akbar, abang tidurlah. Tidur. Kalau dah tidur baru tak marah. Masalahnya tidur pun dia mengigau marah orang. Apalah, tengah tidur pun marah orang juga. Eloklah abang gitu. Apalah, penyakit dah datang serang abang malam-malam, tidur pun marah orang. Jadi tidur ni ataupun marah ni perkara yang tidak digemari lah, perkara yang mesti ditinggalkan. Yang keempat, elakkan perkara iaitu cinta pada harta ataupun kedekut. Hubbul mal ataupun kedekut. Saya kalau nak marah terus masuk dalam bilik, duduk diam-diam seorang-seorang, baru dia tanya Siti Maisarah. Kalau kita nak menjaga hati, yang keempat kata Imam Ghazali, pastikan kita tinggalkan perkara kedekut ataupun amalan kedekut ataupun cinta pada harta yang bersangatan. Tak tentu hala pergi cinta pada harta. Nampak orang miskin, bagi. Nampak orang susah, bagi. Ini tanda kita nak pastikan hati kita sentiasa hidup. Dan yang kelima, tinggalkan banyak tidur. Orang yang banyak tidur ni, kasratul niyam, orang yang banyak tidur ini juga menyebabkan hatinya menjadi keras. Jadi saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua yang hadir pada pagi ini. Siti Maisarah, kepada Kak Zah, Siti Aisyah, masya-Allah dengar masa nak pergi kerja. Tahniah Siti Aisyah. Kepada Izzati Cahaya Kemuliaan, masya-Allah jauh daripada Perak, terima kasih hadir. Kepada Kak Siti Atikah Tukimin, terima kasih hadir daripada Melaka. Kak Mariah Wahab, waalaikumsalam. Hafiz Hamzah, masya-Allah. Syekh Hafiz pun hadir, masya-Allah. Didoakan kebaikan kita bersama. Naimah Osman, kepada Lizaza, kepada semua yang hadir didoakan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Puan Sabariah Muhammad, teacher, banyak yang hadir tu, masya-Allah. Baik. Jadi pada pagi ini tuan-tuan dan puan, kita menyambung kitab kita, iaitu kitab Minhajul Abidin, Wasiat Imam Ghazali. Ini cetakan lama, boleh dapat cetakan baru. Kepada Mak Uda, terima kasih Mak Uda hadir. Asma Zuraida, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bicarakan sebelum ini berkenaan dengan taubat. Kemudian kita bicarakan bab rintangan. Di mana rintangan seseorang itu sukar untuk melakukan ketaatan apabila ada rintangan daripada manusia ataupun makhluk. Makhluk-makhluk yang keliling kelalang kita ni, keliling kelalang. Betul lah tu kan? Ada makhluk di keliling kita ni tak nak kita buat baik. Banyak manusia ataupun makhluk yang tak nak kita buat baik. Kadang-kadang mereka rasa iri hati dan jealous dan cemburu kita boleh 5 waktu solat di masjid. Ya? Maka sebahagian ulama mengatakan manusia ni, pertama sekali ada jenis manusia tak suka kita buat baik. Ya, taat dan zuhud tetapi mereka tidak mahu mengerja. Kita ajak dia buat baik, dia tak nak. Itu peringkat pertama halangan. Kita suruh dia buat baik, dia tak nak. Yang kedua, dia dah tak nak buat baik tu, tak apalah.
Bila kita suruh dia tolong kita buat baik, menolong kita menuju kepada ketaatan dan kezuhudan, tetapi mereka tak nak juga. Ini masalah juga manusia. Bila kita dah suruh dia tak nak buat, malah bila kita minta tolong untuk tolong kita buat baik, dia pun tak nak. Yang ketiga, merelakan kita taat dan zuhud tetapi mereka membenci kita. Tak apalah, kita dah suruh dia tak nak buat, kita minta tolong dia tak nak tolong, jadi kita jadilah taat untuk diri sendiri. Kita taat dan zuhud atas diri sendiri pun orang tak suka. Alah, kamu ni tak payah buat baik-baik sangatlah, buatlah jahat sikit kata. Boleh pula suruh orang buat jahat. Alah, kamu ni buatlah, tak adalah orang nak hina kamu kalau buat jahat sikit. Habis orang suruh kita buat jahat pula. Allahu Akbar. Kemudian tidak sekadar membenci kita buat jahat, membenci kita buat baik, malah ada sebagian manusia yang mengganggu kita untuk buat baik. Tengah buat baik tu dia ganggu. Dia tak bagi kita buat baik. Bahkan lebih teruk sekali, dia mengajak kita kepada jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peringkat rintangan-rintangan ini datangnya daripada manusia yang kadang-kadang kita harapkan mereka berikan bantuan tetapi mereka tidak berikan bantuan. Manusia ni terbagi pada dua golongan. Ya, kadang-kadang kita rasa manusia tu baik, tapi di sana ada beberapa manusia yang kita rasa kita boleh berikan, dia boleh memberi bantuan tapi tidak boleh. Ya. Oleh sebab itu, kata Imam Ghazali, digalakkan ke atas kita untuk beruzlah dan mengasingkan diri daripada orang seperti ini. Hendaklah kita memohon perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada kejahatan-kejahatan zaman ini dan juga para penghuninya yang jahat, yang mengajak kita melakukan dosa dan maksiat. Maksudnya kita kena minta lindung daripada orang-orang yang ajak kita buat maksiat. Minta lindung, minta jauh. Allah jugalah yang memelihara dan mengasihi kita daripada maksiat dengan kurnia dan rahmatnya. Manusia terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama, orang yang ilmu atau keterangannya tidak diperlukan oleh manusia lain. Maka tidak perlu dia bergaul dengan orang seperti ini kecuali dalam mengerjakan solat jemaah, solat hari raya, ibadah haji ataupun majlis ilmu, ataupun urusan pekerjaan yang memerlukan kita berhubung. Seperti pergi surau, kita yakin bahawa mudarat pergaulan disebabkan dengan pembelaan terhadap semua kewajipan itu lebih besar daripada meninggalkannya, maka dia dibenarkan untuk meninggalkannya dan dikira uzur. Maksudnya ada beberapa peringkat untuk kita beruzlah. Kata orang kitab, kalau katalah dalam uzlah di sini kita memencilkan diri daripada hiruk pikuk fitnah yang sedang berlaku pada satu tempat. Kalau kita boleh meninggalkan satu pertemuan itu untuk menjaga iman dan amal, menjaga iman kita, sedangkan perhubungan itu adalah perhubungan yang boleh dielakkan, maka kita dituntut untuk elakkan. Golongan yang kedua, orang yang memiliki ilmunya, yang dia mesti jumpa, maka dia kena juga jumpa. Sebab orang pandang dia dengan ilmu dan dia boleh merubah keadaan itu. Maka orang ini tidak perlu untuk melarikan diri, maka bahkan dia kena duduk dalam masyarakat itu dan mengislahkan keadaan. Ya, ada dua jenis manusia yang kalau dia berhadapan dengan suasana fitnah, sama ada dia nak tarik handbrake U-turn atau dia terus pergi dan duduk bersama dengan majlis itu. Kalau dia di kalangan orang yang tidak ada berkepentingan, dia mungkin sekadar hanya dijemput untuk berjumpa sahaja. Kalau ditinggalkan pun tak ada apa-apa kesan pada majlis itu dan dia tahu majlis itu penuh dengan dosa, maka dia perlu tinggalkan. Berbeza dengan orang yang ada ilmu, yang mungkin kalau dia datang boleh menyebabkan majlis itu dihentikan, maka dia tak boleh beruzlah, maka dia kena turun padang dan dia kena menyelesaikan masalah ataupun mengislahkan, memperbaiki keadaan itu. Jadi beginilah keadaan manusia yang perlu dimainkan peranan dalam bersabar dengan kerenah manusia. Dalam pergaulan dengan masyarakat, terdapat dua perkara asas penting. Yang pertama, sabar atas segala penderitaan yang diperolehi dari pergaulan, serta menganalisis dengan cara halus dan memohon pertolongan Allah. Perkara pertama sekali bila kita bergaul dengan manusia, tahap rintangan ni tadi, yang pertama dan utama sekali, kita kena banyak bersabar. Kerana tak semua orang boleh ikut apa yang kita nak, ataupun tak semua orang nak pilih untuk taat. Semasa saya berkecimpung dalam dunia pekerjaan, saya secara pekerjaannya ataupun secara bekerja dalam bidang industri takaful lah. Industri takaful ni industri takaful. Ya, namun di sana terlibat juga dengan ejen yang ada dua license. Dua license ni maksudnya dia ada lesen takaful dan dia ada lesen insurans.
Jadi bila ada majlis-majlis recognition, majlis-majlis untuk mengiktiraf ejen-ejen yang cemerlang. Jadi tidak ada kadang-kadang kedai stall-stall yang menghidangkan arak. Walaupun di situ ada ejen-ejen takaful, ada syariah departmentnya, ada syariah personalnya, tapi masih lagi ada kedai-kedai arak. Maka peranan pegawai syariah inilah yang akan menghalang supaya kedai-kedai arak ni daripada diletakkan. Kita pun kata kepada pihak management, kalau boleh arak ni kita hilangkan daripada dinampak ataupun daripada dihidangkan di masa majlis recognition ataupun pengiktirafan itu. Kerana perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi sabar di dalam berhadapan dengan situasi maksiat adalah sabar yang sangat dituntut. Baik. Yang nombor 2, bagi yang mempunyai pengikut, kata Kak Zah mengantuk ya Kak Zah. Allahu akbar, kasihan ya Kak Zah ya. Mengantuk ni senang je Kak Zah. Ubat mengantuk ni tidur. Orang yang kuat berzikir lalu dia terngantuk, maka dimaafkan ya, dan bahkan tidur kalau kita ngantuk boleh tidur. Tak ada problem, tak ada masalah. Kalau kita ngantuk tidurkan je. Niat pada Allah Taala, ya Allah aku tidur ni untuk aku bangun kuat sikit untuk ingat pada kamu. Tidur je. Dipanggil qailullah, tidur sekejap ya. Kedua, bukan sekadar sabar di saat berhadapan dengan kerenah manusia. Bagi yang mempunyai pengikut, meskipun pada zahirnya menampak seolah-olah dia bergaul dengan masyarakat umum, hatinya hendaklah tetap menyendiri. Walaupun kita berada dalam masyarakat, ini golongan yang telah pun mendapat kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat, maka dia hendaklah memastikan hatinya tetap isolated. Hatinya itu maksudnya dia protect hati dia daripada dilute dengan suasana. Contohnya dia pergi majlis kahwin tu ada karaoke. Kat karaoke tu pun ada orang menyanyi campur lelaki perempuan. Dia nyanyi lagu apa? Lagu Acik dan Nana kan, nyanyi tu. Kita datang ke majlis orang ni, kita bukan nak dengar majlis tu, kita menghormati tuan rumah. Tapi tengok ada orang menyanyi. Kita kawal hati kita. Kita kawal hati kita daripada terjebak dengan suasana nyanyian itu. Ni tidak, kita pula naik syekh, kita pun letak kopiah, pegang mikrofon, kepadamu kekasih, kita pula sama naik. Allahu akbar. Nah kan, tahulah kita juara karaoke kampung tapi tak payahlah kita nak involve sekali, sebab situ ada perempuan muka aurat, situ ada orang pakaian ketat, kita pun pegang mikrofon sama naik pula. Tak berapa nak comel ya. Dia pegang mikrofon pula. Saya kalau boleh lagu Azura ya. Azura. Dia pula sama naik. Ini perkara yang mesti ditinggalkan. Walaupun kita bersama dengan masyarakat pada saat itu, hati kita kena tetap isolated, tetap menyendiri untuk banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Macam mana Nabi SAW sampai ke satu majlis yang ada majlis ada perkara-perkara maksiat, Allah Ta'ala tidurkan Nabi kita daripada terjebak dengan majlis itu ya. Tunjuk bakat terpendam Ustaz kata. Ya betul, lama dia kan. Kalau kita tunjuk bakat terpendam ni tak, duduk di majlis-majlis tu tunjuk bakat je. Jadi tak ya juga. Baik. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perasan pondok-pondok tasawuf budak-budak agama, budak-budak yang mengaji tasawuf, mereka duduk di pedalaman-pedalaman. Sebab apa? Sebab pondok-pondok tahfiz duduk di pedalaman. Orang nak hafal Quran, budak-budaknya duduk di pedalaman. Sebab apa? Sebab nak menghafal Quran, nak menyucikan jiwa ni, dia tak boleh duduk dengan suasana yang hiruk pikuk bercampur dengan dosa dan maksiat. Dia masa saya belajar hafal Quran dulu tuan-tuan dan puan, main bola pun tak boleh. Main sukan yang memenatkan tak boleh. Pukul 6.30 dah kena ready dah memegang Quran. Sebab apa? Sebab penting untuk anak-anak ni dididik supaya apa? Supaya jiwa mereka tu betul-betul solid untuk baca Quran. Penat pun tak boleh. Penat maksudnya tercungap-cungap. Itu pun tak boleh. Sebab dia akan mengurangkan daya ingatannya nanti sebab dia nak hafal Quran. Jadi budak-budak ni nak baca Quran pun kita kena jaga, jangan dia penat sangat. Nak main boleh tapi jangan penat-penat. Main bola tak boleh. Main pingpong pun sikit-sikit je supaya jangan penat. Gitu. Sebab nak jaga. Subhanallah. Sekolah-sekolah agama banyak di kawasan pedalaman untuk apa? Untuk menjaga kualiti ilmu, menjaga kualiti hati yang ada pada mereka. Baik. Kita masuk lagi beberapa perkara yang dipanggil sebagai rintangan. Yang ketiga, rintangan daripada makhluk, rintangan daripada manusia. Yang ketiga, rintangan daripada syaitan. Ini yang paling kita takut ni, ataupun yang paling kita kadang-kadang kita boleh tewas kerana bisikan syaitan.
rintangan ataupun godaan untuk buat maksiat datang daripada makhluk, datang daripada manusia, datang daripada syaitan. Syaitan yang mewajibkan kita untuk perang dan kalahkan mereka. Ada dua. Yang pertama, syaitan adalah musuh yang sudah nyata sesatnya. Tidak ada kebaikan atau kedamaian yang boleh diharapkan kerana mereka merasa puas hanya dengan membawa kita kepada kebinasaan dan kehancuran. Faham Ustaz? Sekolah di pedalaman terhindar daripada hiruk pikuk dunia. Betul ya. Jadi musuh yang ketiga ni adalah namanya syaitan. Syaitan ni dia suka jugalah yang nak merosakkan kita ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu. Surah Yasin ayat ke-60. Ada di kalangan manusia yang menjadikan syaitan sebagai idola dan ikutan mereka. Orang yang menjadikan syaitan sebagai ikutan dan idola anda dia ataupun ikutan asal asasnya, maka mereka meniti jalan kehancuran. Ya. Lagi Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi penduduk neraka. Waliyadzubillah. Suratul Fatir ayat ke-6. Syaitan ni dia punya fokus hidup dia tidak lain dan tidak bukan nak goda kita masuk neraka. Syaitan ke iblis ke ni sama geng lah ni. Iblis dengan syaitan ni sama naik je. Ya dah. Iblis dan syaitan ni sama naik. Sama-sama. Yang kedua, memang sudah menjadi tabiat syaitan untuk selalu memusuhi anak Adam. Mereka akan selalu memerangi kita siang dan malam. Sedangkan kita sering lalai akan perkara tersebut. Maksudnya syaitan ni dia akan selalu goda kita tuan-tuan. Tuan-tuan kalau kita baca buku Talbisul Iblis, godaan tipu daya iblis karangan Ibnu Jauzi. Syaitan ni dia bukan suruh kita, dia ada beberapa peringkat godaan syaitan. Yang pertama, dia akan halang kita buat ibadat. Ya, dia akan halang kita buat ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau halang tak boleh, dia akan pastikan kita buat ibadat tapi lambat. Contohnya kewajipan kita buat lambat. Itu syaitan. Kalau katalah kita buat lambat, akhirnya kita buat, maka dia akan pastikan kita buat kurang prioriti. Maksudnya kita utamakan ibadah-ibadah sunat mengatasi ibadah-ibadah wajib. Sebab itu salah satu tipu daya dia. Bila kita tak buat benda wajib, kita berdosa. Ini syaitan ni. Ini tipu daya dia. Yang pertama, dia halang kita buat ibadat. Kalau tak mampu halang, dia akan nak tangguhkan kita buat ibadat. Kalau tak mampu tangguh, dia suruh kita buat less priority. Kita priority kan, kita ada keutamaan, kita akan buat benda yang kurang keutamaan. Kita sedekah tapi zakat tak bayar. Kita umrah tapi haji tak pergi. Ya, sebab tu ni musim-musim nak pergi umrah ni kena hati-hati. Kadang-kadang kita ada duit lebih sampai tak pergi, tak bayar zakat. Mana lebih penting, pergi umrah ke bayar zakat? Bayar zakat. Masalahnya bukan bayar zakat, ustaz, jiran sebelah makan pun tak ada. Kita duit kita banyak, kita pergi umrah. Ingat, sebelum nak pergi umrah tengok jiran sebelah. Sebelum nak pergi umrah ke nak pergi haji ni, saya kira memang ramai orang nak pergi umrah, rindu sangat nak pergi umrah. Tengok jiran sebelah nak makan pun tak ada. Kena prioriti dalam ibadat. Ya, pergi umrah tu penting, tapi sebelah rumah kita tak makan, apa hal? Ya, kita kena kesiankan mereka dulu. Tak sempurna iman. Kalau kita tidur baik, kita tidur kekenyangan, jiran sebelah tak tidur dalam keadaan kelaparan. Kena hati-hati ni semua. Baik, kena ikut prioriti. Syaitan ni dia akan suruh kita buat baik tapi less priority, kurang prioritinya. Oh, baguslah kita rasa seronok kan buat baik tu. Seronok tak? Rasa seronok, kita kena hati-hati.
Kita risau ibadah yang kita buat ini adalah ibadah yang telah membelakangkan ibadah yang lebih penting. Rupanya ada orang miskin di hujung jalan yang tak makan. Kita seronok berada di Turki. Hati-hati. Kita rasa seronok pergi Turki berjalan-jalan, ada orang miskin di hujung jalan tak makan. Ya Allah Akbar. Jadi bukan sekadar dia halang kita buat ibadat, dia tangguhkan kita buat ibadat, dia suruh kita buat ibadah yang kurang pentingnya. Yang keempat, bukan sekadar dia suruh kita buat ibadat dan kita pun boleh lawan, kita buat ibadah yang penting pula. Dia akan kacau keikhlasan. Dia akan kacau keikhlasan. Jadi 4 peringkat godaan syaitan dan iblis ni, yang pertama, dia suruh kita jangan buat. Yang kedua, kalau kita boleh lawan jangan buat, dia suruh kita tangguh buat. Kalau kita tangguh pun kita boleh lawan juga, dia suruh kita buat ibadah yang kurang prioriti, yang simple-simple kita buat. Itu pun kita boleh lawan, dia suruh kita buat benda yang wajib, tapi hilangkan keikhlasan. Tidak ada ikhlas. Kita buat tu kerana orang nak tengok. Kita pergi menunaikan umrah, kita nak show off kepada orang, kita nak tunjuk, saya kat sini tau, siapa-siapa datang. Ruginya lah kamu tak dapat datang. Tengok ni saya pergi. Orang sebelah ni nak makan pun tak ada. Tunjuk kat orang pergi umrah. Faham? Ada. Kita memanglah bertunjuk itu cinta pada Nabi, cinta pada Allah Ta'ala. Tapi dalam keadaan sekarang ni, this is not the appropriate time lagi untuk kita tunjuk pada orang miskin, orang tak ada makanan. Kesian mereka tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang mereka nak makan pun tak ada, sampai lagi menagih kasih di masjid untuk minta bantuan. Ya, orang Malaysia, kadang-kadang ada orang yang tercicir di kalangan masyarakat kampung yang terpencil, di kalangan mereka penduduk tetap, orang Indonesia, orang Myanmar, orang Bangladesh yang makan pun tak ada. Ya, kita semangat nak pergi, nak menunjukkan kebaikan kita, tapi mereka kadang-kadang banyak benda yang mereka terpaksa tinggalkan. Jadi dalam kita buat ibadat, kena jaga keikhlasan. Keikhlasan inilah yang perlu diperhalusi. Ya. Baik, jadi saya kira itulah lebih kurang 4 godaan syaitan. Rintangan yang ketiga, rintangan pertama datang daripada makhluk sekeliling. Yang kedua, rintangan daripada manusia itu sendiri. Yang ketiga, rintangan datang daripada syaitan dan iblis. Apabila syaitan dan iblis datang, rintangannya ada 4. Yang pertama, dia akan ganggu kita supaya jangan buat ibadat. Yang kedua, kalau kita boleh lawan, kita buat ibadat juga, tapi ibadat tu kita akan digoda untuk tangguhkan sedikit. Dah kita boleh lawan penangguhan ibadat, dia suruh kita buat ibadah yang kurang penting berbanding yang sangat penting. Dah pun kita buat ibadat, kita lawan juga, kita buat ibadah yang penting juga. Dia akan goda kita supaya kita tidak ikhlas dalam beribadat. Ni godaan iblis dan syaitan tidak pernah sunyi. Sampailah ke peringkat kita dah buat ibadah pun, dia akan goda supaya kita tidak ikhlas dalam beribadah. Sebab itu tuan-tuan, keikhlasan ni sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, menjaga keikhlasan hati. Keikhlasan ni perkara yang tak nampak. Cuma kita tak boleh nak ukur ikhlas seseorang. Ikhlas seseorang ni kita tak boleh ukur dengan physical appearance. Kita pun tak kata, ikhlaslah encik tolonglah ikhlaskan diri. Kita tak boleh. Sebab ikhlas ni amalan dalam hati. Dia je yang tahu dia buat tu kerana Allah ataupun tidak. Dia sahaja yang perlu bersihkan hatinya. Ikhlas ni bukan perkara yang boleh kita hukum orang, sebab dia amalan hati. Riya, ujub, takabur, sum'ah, itu pun benda yang tak boleh kita ukur orang. Awak ni nampak gayanya takabur ni. Ataupun awak ni ujub lebih ni. Ataupun awak ni sum'ah ya, buat baik nak bagi orang dengar ya. Benda tu tak boleh kita judge orang, melainkan perkara itu kita perlu judge diri sendiri, nilai diri sendiri. Bila penyakit hati ni, dia adalah nilaian hati diri sendiri. Bila kita buat ibadat, kita saja tahu ikhlas ataupun tidak kerana Allah Ta'ala. Kalau kita dapat balasan duniawi, contohnya orang bagi duit atas kerja kita, itu ukuran manusia. Kita datang ke masjid, kita datang rumah orang, kita nak repair tangki ataupun kita plumber, kita repair pipe. Lepas tu lepas repair tu, tuan rumah tu kata, encik ikhlas ya? Kita pun kata, apa yang ikhlas tu? Ikhlaslah encik datang rumah saya ni, encik repair-repair ni, ikhlaslah kerana Allah Ta'ala, terima kasih ya. Agak-agak dia ambil batang PVC tu, dia serkup dalam kepala kita. Encik, saya datang ni jauh-jauh tau, kalau nak suruh saya ikhlas, buat sendiri. Maksudnya orang datang jauh-jauh tu, kita bukan ikhlas itu kita tak bayar. No. Bukan ikhlas tu kita tak bayar upah dia datang repair kita punya tangki. Bukan. Ikhlas tu adalah dia melakukan kerja sehabis baik.
dia bubuh gam lebih, dia bubuh selotip lebih, dia bubuh macam-macam lebih, dia tengok buat double checking, dia buat kerja sehabis baik, itulah ikhlas dia. Namun dia tetap kena dapat bayaran duniawi, ya. Jadi mewakili surau An-Nur fasa 3A, ya, saya mengawar-warkan yang saham akhirat, iaitu mengalu-alukan sebarang sumbangan daripada tuan-tuan perempuan yang dermawan lagi budiman dalam menjalankan aktiviti-aktiviti dan program-program ilmu di surau. Sumbangan tuan-tuan perempuan boleh disalurkan kepada surau An-Nur fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Nombor akaunnya adalah 05012010053038. Sumbangan tuan-tuan perempuan sudah pastilah sangat-sangat diperlukan oleh surau untuk dimanfaatkan pembangunannya, aktiviti pengimarahannya. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan perempuan menjadi saham di hari akhirat. Sumbangan di awal pagi sedekah subuh ini akan mendapat doa daripada para malaikat. Malaikat berebut-rebut nak mendoakan kita supaya dipulangkan harta yang lebih baik daripada apa yang kita bagikan pada pagi ini. Jadi apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian dan kehadiran semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dapat kita doa daripada para malaikat, kita dapat doa daripada para malaikat dengan kehadiran di dalam taman-taman syurga seumpama ini. Jangan lupa banyakkan berselawat, jangan lupa banyakkan berinfak. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, seperti mana Kau himpunkan kami pada pagi ini ya Allah, maka himpunkan kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih pada Maryam Syarbaini, kepada Acik, kepada Siti Atikah Tukimin, Syahanda Ahmad, Kak Zah Hairun Niza, Siti Maisarah, Zalila Mat Yusof, Suzana Amiruddin. Terima kasih di atas kehadiran, mudah-mudahan mendapat kebaikan. Salidah Saleh, Puan Nurbi, Siti Nur Syahadah Mat Khairi, terima kasih hadir, masya-Allah, terima kasih. Allahumma salli alaihi wasallam. Zurina Yusof, Jun Purnama, terima kasih. Puan Nurbi, terima kasih hadir. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada semua didoakan perpanjangan jumpa minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum.